Ketiga, meminta Perdana Menteri menyatakan secara terperinci cadangan mengkaji semula undang-undang berkaitan pemberi maklumat di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 Akta 711 dan sejauh mana keberkesanannya melindungi pemberi maklumat dalam kes-kes salah laku dan rasuah berprofil tinggi. Sila Menteri di Jabatan Perdana Menteri. 3 minit. Yang Ketua. Untuk maklumat Datuk Yang Ketua dan Yang Berhormat, Akta Perlindungan Memberi Maklumat 2010 telah digubal bertujuan untuk memerangi rasuah dan salah laku, lain dengan menggalakkan pemudahan pemberi maklumat membuat pendedahan kelakuan tidak wajar, melindungi orang yang membuat pendedahan daripada tindakan yang memudaratkan dan memastikan supaya pendedahan tersebut disiasat dan diurus dengan sewajarnya. Ini juga selaras dengan inisiatif diterajui oleh kerajaan dengan menandatangani United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC pada 20 September 2008, di mana the state party, maknanya kita Malaysia sebagai parti to the convention, mempunyai komitmen untuk mengadakan undang-undang bagi memberi perlindungan kepada memberi maklumat dan tindakan sewajarnya supaya pendedahan tersebut disalur kepada pihak berkuasa sebagaimana yang tera dalam artikel 33 dan artikel 37 UNCAC. Sehingga kini sebanyak 7 agensi menguatkuasa telah mengguna pakai akta ini, iaitu Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Suruhanjaya Security Malaysia. Mengikut fakta Datuk Yang Ketua, memang ada yang menunjukkan bahawa aduan yang diterima semenjak tahun 2011 Datuk Yang Ketua hingga sekarang ini berjumlah 73,545. Dalam masa yang sama, pemberi maklumat mendapat kemudahan di bawah undang-undang ini hanyalah 527. Maknanya nisbah yang amat kecil sekali mendapat perlindungan di bawah undang-undang ini. Berdasarkan statistik yang dikemukakan pada tahun yang saya sebut tadi, jumlah aduan yang diterima oleh agensi penguatkuasa tinggi itu seramai sebagaimana saya sebut 73,554, namun jumlah pemberi maklumat adalah hanya seramai 527 sahaja. Ini menunjukkan terdapat kekurangan sama ada pelaksanaan akta tersebut atau dalam peruntukan-peruntukan akta itu sendiri. Dengan kata lain, Yang Berhormat Datuk, bahawa ada kelemahan daripada sudut sistem perundangan yang kita perkenalkan mengikut garis panduan yang telah diberi oleh pihak United Nations Convention for Anti-Corruption. Berapa sesi dalam keadaan yang sedemikian, maka kita buat kajian Datuk Yang Ketua untuk pindaan. Ini baru sekarang, Yang Berhormat. Beberapa sesi libat urus dengan pihak pemegang taruh telah diadakan, termasuk sesi libat urus dengan pihak United Nations Office on Drug and Crime dan Governmental Accountability Project GAP. Di samping itu juga, satu jawatan kerja telah ditubuh bagi menilai, mengkaji serta menetapkan parameter berdasarkan cadangan pindaan penambahbaikan yang telah diterima bagi pihak berkepentingan. Ahli-ahli jawatankuasa terdiri daripada pihak agensi penguatkuasa, agensi jabatan di negeri-negeri, syarikat-syarikat swasta, JLC, CSO dan NGO. Tujuan 7 isu yang berkaitan dengan Akta 711 telah dikenal pasti untuk diberi keutamaan dalam proses penambahbaikan akta tersebut seperti berikut. Secara ringkas, dia panjang sikit, minta maaf timing Datuk. Kalau boleh ringkaskan sebab ada soalan tambahan. Tak dapat ringkas 2 muka. Kalau boleh diberi secara bertulis, insya-Allah saya boleh beri secara bertulis. Sebabnya banyak pindaan-pindaan section yang kita sebutkan di sini, termasuk section 2 kena pindah, dan lepas itu lagi
daripada sudut pengurusan Seksyen 6 dan berbagai seksyen yang telah kita cadang. Seksyen 8 pun kena dipinda, Seksyen 11 pun dipinda. 7 langkah yang perlu diambil kira ini masih dalam kajian dan penelitian jawatankuasa kerja pindaan akta tersebut. Hasil kajian dan parameter bagi cadangan perbaikan akta ini dijalankan dibentang kepada Jemaah Menteri pada Disember 2021 yang berhormat. Kerjaan amat mengalu-ngalu, yang berhormat saya, kerjaan amat mengalu-ngalu. Sebarang cadangan dan maklum balas daripada pelbagai pihak berhubung dengan akta ini bagi memastikan cadangan pindaan ini dapat memperhatikan pelaksanaan perlindungan memberi maklumat dan seterusnya, mengekangkan kes salah guna, salah laku dan rasuah terutamanya bagi kes-kes berprofil tinggi. Sila Yang Berhormat Produsen, Tuan Tamat. Terima kasih Yang Bertua dan terima kasih Pak Menteri. Selalunya penjelasan Pak Menteri lebih tepat dan memberikan timeline dan saya ucap terima kasih. Ini berbeza kadang-kadang dengan jaminan-jaminan kosong seperti yang kita dengar tadi, pekebun getah bagus tapi harga lantai pun belum dapat. Cuma yang diwar-warkan itu propaganda kosong. Menteri jawab spesifik. Bulan Disember jawab Jemaah Menteri dan saya yakin awal tahun depan kita boleh bentang dalam kabinet. Soalannya. Parlimen. Sila soalan. Itu pengantar dia kerana nak jelaskan soalan dia. Soalan dia ialah Whistleblowers Act ini ada kecacatan. Kita tahu kerana ada ruang seperti mana yang disebut oleh Pak Menteri Seksyen 11 yang boleh membatalkannya dan memberikan maknanya tidak membolehkan whistleblower itu mengemukakan. Jadi ini ada jaminan tadi akan diperbaiki beberapa seksyen. Tetapi yang Pak Menteri juga harus tahu bahawa pemberian maklumat ini hanya sebahagian daripada kerangka luas untuk membantaras rasuah. Ya. Jadi saya harap dalam kajian ini diambil kira kelemahan-kelemahan yang melibatkan pemberian maklumat, SPRM, Badan Penguatkuasa dan sekarang beberapa soalan terkait dengan Badan Kehakiman. Keupayaan Badan Kehakiman dipertahankan supaya bebas. Kalau tidak kita boleh perbaiki Whistleblowers Act tetapi tanpa penguatkuasaan dan SPRM yang telus dan berani dan bebas, rasuah ini akan menular. Yang Dipertua, saya juga ingin minta penjelasan terkait dengan Whistleblowers Act ini kerana ketegasan Menteri memberi jaminan termasuk jadual pembentangan kepada Kabinet dan juga kepada Parlimen insya-Allah selepas itu. Ialah apakah dengan pindaan ini bermakna kerajaan bersungguh-sungguh dalam langkah membantah rasuah terutama berprofil tinggi. Kerana kita tahu kadang-kadang bila kes berprofil tinggi, kes yang besar tapi banyak yang terselamat kerana kelemahan dan kecacatan dan tidak ada kesungguhan ataupun tekad politik membantras rasuah berprofil tinggi. Soalan saya yang terkait dengan Whistleblowers Act ini ialah kerana kelemahan dasar, kelemahan yang dilihat selama ini yang tidak menunjukkan kesungguhan kerajaan mengambil tindakan sehingga rasuah ini terus menular. Kerajaan silih berganti tetapi rasuah tetap merebak. Terima kasih. Terima kasih. Produsen, sila Menteri. Terima kasih Datuk Ketua. Saya sebenarnya telah Perkataan Orang Putih acquainted dengan undang-undang ini semenjak 2016. Pada ketika itu Datuk Paul Lau menjaga undang-undang ini. Jadi saya telah mencadangkan kepada Datuk Paul Lau untuk memperkasakan undang-undang ini mesti ada satu lagi buffer supaya pemberi maklumat betul-betul tidak diketahui oleh agensi yang dia komplain. Pada masa sekarang, sistem dia ialah kalau saya nak menjadi pemberi maklumat, saya kena bagi tahu dengan pihak atasan polis. Jadi dalam sistem polis itu sendiri ada kemungkinan leak untuk pemberi maklumat. Jadi sistem yang saya cadangkan kepada Datuk Paul Lau pada ketika itu ialah supaya ada, kalau kita lihat di England, di Amerika dia gunakan pengarah. Makna semua maklumat disalur kepada pengarah, pengarah menjadi buffer, pengarah akan memberi maklumat itu kepada agensi-agensi kena komplain dan dia akan mengambil tindakan. Begitu juga kalau di Australia menggunakan ombudsman. Dia sistem ombudsman. Jadi sekarang kita ada 3 alternatif yang berhormat, iaitu pengarah,
ombudsman ataupun kita perkasakan siap. Kita structure siap untuk siap menjadikan apa kepada undang-undang ini sebagai buffer kepada maklumat ini supaya tidak diketahui agensi yang dikomplainkan itu nanti. Jadi dengan keadaan semikian kita juga akan mempertingkatkan kebolehan dan kebaikan dalam mana-mana agensi termasuk SPRM sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat tadi. Harapan kita ialah supaya semua struktur undang-undang ini kita perbaiki dengan selepas itu saya menerima hakikat bahawa apa yang disebut Yang Berhormat tadi berhubung dengan political will ini memang perlu ada kepada kerajaan untuk memperkasakan semua sistem sama ada untuk menangani rasuah ataupun menangani salah laku pihak-pihak pegawai kerajaan dan orang-orang politik khususnya. Tidak boleh tidak dengan kekuatan dan political will itu sendiri. Undang-undang kita boleh buat. Kalau tidak ada political will, kita tidak akan dapat mencapaikan apa matlamat kita nak capaikan. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan yang kedua saya kena cari sebelah sini. Sila Yang Berhormat Tebera. Terima kasih. Terima kasih atas jawapan dari Menteri Undang-Undang. Tadi Menteri ada sebut untuk menangani mengatasi masalah isu rasuah dan memastikan pemberian maklumat orang yang memberi maklumat dapat dijamin. Tadi Menteri ada sebut ini memerlukan satu political will. Memang betul, tetapi setakat ini apa pandangan di luar adalah kerajaan belum ada political will untuk memastikan kes-kes rasuah berprofil tinggi berjalan atau serius akan dituduh dan dihukum di mahkamah. Kerana setakat ini hanya kes-kes yang kecil kita katakan yang di luar dikatakan kes ikan bilis saja yang dapat dihukum. Jadi apa pandangan menteri untuk memastikan kerajaan akan membetulkan pandangan rakyat di luar supaya kerajaan ini akan terus dinampak adalah serius dan ada political will untuk mengatasi dan meningkatkan taraf kita di antara bangsa supaya kita punya taraf akan terus meningkat supaya kita bukan sebuah negara yang akan dikatakan tidak serius untuk menangani kes rasuah. Terima kasih. Sila Menteri, 2 minit. Datuk Yang Pertua, saya berterima kasih dengan soalan Yang Berhormat sebagaimana soalan Yang Berhormat daripada Ketua Pemengkang tadi. Sebenarnya soalan menangani salah laku dan rasuah ini ialah terletaknya kepada beberapa perkara. Satu, budaya rasuah, salah laku, tanggungjawab, integriti ini kita kena semai dalam kerajaan. Itu bermula dari situ. Kerajaan dah mempunyai struktur-struktur tertentu. Tugas saya ialah untuk melihat undang-undang. Di mana kelemahan undang-undang. Itu saya perkasakan undang-undang dan aturkan kelemahan itu supaya dia tidak menjadi sedemikian apa yang kita ada sekarang ini. Itulah kenapanya tugas saya untuk memperkasakan undang-undang. Sarana undang-undang itu penting pada saya untuk pihak-pihak pemain di dalam undang-undang itu sendiri menegakkan keadilan dan menjagakan integriti negara, nama imej negara di luar negara lain kepada negara lain. Jadi dalam keadaan semikian Yang Berhormat, memang banyak perkara yang boleh saya sebut, tetapi berasaskan Whistleblower Act ini kita nak melindung secara sebenarnya orang pemberi maklumat itu tidak dapat diketahui oleh orang yang dia komplain. Dan agensi-agensi pun tidak mengetahui. Itu tujuan pertama. Dengan sendirinya agensi itu nanti akan berjaga-jaga. Pegawainya akan berjaga-jaga dan tidak boleh membuat apa tindakan ataupun perbuatan kepada pihak-pihak pemberi
maklumat ini. Jadi itu tujuan undang-undang ini digubal dan dipindah, bakal dipindah nanti insya-Allah. Jadi Datuk Mentua yang lain itu kita kena memainkan peranan bersama. Apabila kalau kita lihat fakta tadi, bayangkan pada tahun 2015 kita menerima laporan aduan sebanyak 12,627 tetapi hanya 4 orang yang dapat perlindungan. Dari fakta itu menunjukkan bahawa orang takut nak bagi maklumat. Tetapi dalam masa yang sama, maklumat yang diberi ini hanya 4 orang dapat perlindungan. Kenapa? Oleh kerana undang-undang itu dia punya struktur tak betul. Undang-undang ini ada kelemahan pada segi struktur dia sendiri. Itu yang kita kaji, yang saya buat. InsyaAllah dengan undang-undang ini teratur dan kalau sistem ada melapor undang-undang ini ada bapa dia, saya sebut undang-undang ini, kita mungkin undang lebih berkaitan lagi dan kita boleh menangani masalah secara laku dan petuah dalam mana-mana agensi kerajaan. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Datuk Tua, satu soalan. Saya minta maaf, saya tertakluk pada peraturan